Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam hari, bangun malam dengan ibadat kepada Allah SWT, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Nazir, Tuan Imam, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada malam yang penuh berkah ini kita dapat duduk sama-sama hadir ke rumah Allah SWT untuk kita melaksanakan satu perintah Allah SWT, iaitu solat isyak secara berjemaah, yang mana Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah seolah-olah dia sembahyang separuh daripada malam, dan barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah seolah-olah dia berkiam sembahyang sepanjang-panjang malam. Seterusnya kita dapat melaksanakan sunat, solat sunat tarawih, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama melalui satu bulan Sayyidus Syuhur yang Nabi SAW sebut penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Maka hari ini tuan-tuan, kita dah masuk malam 22. Satu-satunya bulan yang kita ingat malamnya malam keberapa. Bulan lain kita tak ingat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk, dia bulan Ramadan, bulan Syawal. Dia Syawal ke berapa kita ingat, sampai ke 30. Kalau ada 40 Syawal pun kita ingat. Dia berbeza dengan bulan lain kan. Bulan lain kalau masuk bulan Rejab kita tak ingat dah. Masuk bulan Zulkaidah kita tak ingat dah esoknya hari apa. Tapi bukan tu nak cerita tuan-tuan. Saya nak bawa untuk kita dah masuk pejam celik ni. Kita dah masuk 22 Ramadan. Terlalu cepat masa berlalu. Sehingga kan anak-anak kecil tuan-tuan, anak-anak saya, cepatnya dah masuk nak habis dah, nak raya dah. Tapi tuan-tuan, kalau kita perasan tak perasan, satu hadis Nabi SAW sebut, salah satu tanda daripada tanda kiamat. Ada 5 yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Salah satu yang pertama Nabi SAW sebut, ya taqarabuz zaman. Masa ini setahun umpama sebulan, sebulan umpama seminggu, seminggu umpama sehari, dan sehari umpama sejam, dan masa itu umpama debu-debu yang berterbangan. Nak cerita macam mana tuan-tuan, hari ini cepatnya masa berlalu, pantasnya masa berlalu, maka semakin dekat kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Hari ini alhamdulillah Allah SWT masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita masuk bulan Ramadan. Duduk pula pada bulan Ramadan. Dan nanti tuan-tuan, ada satu masa baru kita tersedar kita tak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bila tuan-tuan? Apabila kita duduk di alam barzah, kita baru tersedar, Allah, dah habis, dah berlalunya bulan Ramadan, tak rasa dah aku pada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak ubah. Hari ini kita nak wujudkan rasa seronok masuk bulan Ramadan. Semua orang tunggu bulan Ramadan. Cuma budaya kita kat Malaysia ni dia beza sikit. Awal Ramadan penuh, macam Piramli tuan-tuan. Awal Ramadan penuh, pertengahan Ramadan dia dah kurang sikit. Masuk akhir Ramadan makin kurang. Macam kita hari ni, tinggal kita-kita je lah tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW sebut, walaupun hadis ni dia hadis dhaif, tapi dia Fadailul A'mal, hadis daripada Ibn Huzaimah yang kita biasa dengar, tiap-tiap tahun kita dengar. Ramadan awaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Satu hadis yang cukup besar yang Nabi SAW sebut Ramadan itu pada awal 10 awal, pada awalnya itu rahmat. Bagaimana kita nak tarik rahmat kasih sayang Allah SWT supaya Allah SWT mudahkan kehidupan kita, Allah SWT mudahkan ibadat kita. Dan awsatuhu maghfirah, pada pertengahannya ialah masa-masa untuk kita minta ampun kepada Allah SWT. Bukanlah maksudnya minta ampun tu bermula pertengahan Ramadan, selepas tu kita tak minta, tidak. Dan akhirnya tuan-tuan, bagaimana dengan usaha kita hari ini? Allah SWT bebaskan kita daripada api neraka Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, kita masuk Ramadan ni tiap-tiap tahun dah. Saya 40 tahun dah kita bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan yang dah 60 tahun tuan-tuan kita bertemu dengan Ramadan. Hari ini kita nak muhasabah. Tiap-tiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Tapi apa kesan dalam kehidupan kita? Adakah kehidupan kita lebih baik ataupun biasa-biasa je? Sebab ada orang masuk Ramadan dia tak rasa apa-apa tuan-tuan. Ada orang masuk Ramadan dia seronok. Kalau businessman dia seronok lah sebab dia boleh menjana keuntungan. Tapi kalau salafus soleh, orang dulu-dulu tuan-tuan, keseronokan nak masuk bulan Ramadan bukan pada malam satu Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah seronok dah. Seronok sebab apa? Sebab bulan ini Allah SWT bagi seluas-luasnya bukan sahaja keampunan, tetapi maghfirah, keampunan daripada Allah SWT, ganjaran-ganjaran yang cukup banyak. Maka tuan-tuan, hari ini kita nak muhasabah bagaimana keadaan Quran kita, bagaimana keadaan kita punya solat, bagaimana keadaan kita punya infak, bagaimana keadaan kita punya sikap, akhlak dan sebagainya. Sebab bulan Ramadan bulan untuk kita membentuk diri tuan-tuan. Sebab itu budaya ni kena diubah, budaya masyarakat kita nak diubah daripada mana tuan-tuan? Bermula daripada rumah. Kita tak boleh nak pergi tepi-tepi jalan ajak orang, kita tak mampu lagi tuan-tuan. Tetapi kalau kita bermula daripada rumah, semua orang ambil peranan untuk ihya. Kita kan biasa sebut ihya Ramadan kan. Tuan-tuan faham ke maksud ihya ni? Untuk kita menghidupkan hari-hari, malam-malam bulan Ramadan. Sebab hari ni kita punya masyarakat dia dah berubah dah. Budaya itu dah berkekalan daripada dulu sampai sekarang. Biasa, dah tak ada rasa apa-apa tuan-tuan. Masuk akhirnya, sedangkan Nabi SAW, apabila Nabi SAW, Aisyah beritahu, iza kana Nabi SAW iza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 akhir pada bulan Ramadan, apa Nabi SAW, apa sifat yang Nabi SAW bawa? Syadda ma'zirahu, Nabi SAW ketatkan ikatan pinggang. Tali pinggang orang kata, ikatan kain, yang memberikan maksud yang cukup banyak. Bagaimana Nabi SAW usaha sungguh-sungguh. Yang mana Ibnu Mas'ud sebut, Nabi apabila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi SAW akan lebih berusaha daripada hari-hari yang lain, daripada 10 akhir bulan Ramadan. Termasuklah berhubungan dengan isteri, termasuklah kita tinggalkan perkara-perkara lara. Dia beza kita tuan-tuan. Kita 10 hari terakhir Ramadan, time tu lah baru nak cari kuih raya. Time tu lah kita baru nak pergi pasar. Time tu lah kita baru nak cat rumah. Time tu lah kita baru, ada setengah orang baru nak buka Quran. Alhamdulillah buka Quran. Tetapi orang yang tinggalkan Quran, Allahu Akbar. Dan Nabi SAW, Aisyah sebut, wa ahya lailahu, Nabi SAW menghidupkan malam dia, wa aiqaza ahlahu, dan Nabi SAW mengejutkan isteri-isteri ataupun ahli keluarga baginda untuk bangun malam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ganjaran yang Allah SWT bagi 10 akhir bulan Ramadan lebih banyak daripada awal Ramadan. Sebab itu budaya ni kena ubah tuan-tuan. Kena ubahlah. Kalau tak sempat tahun ni, kalau kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, kita ubahlah tuan-tuan. Dia kalau kita duduk Arab, saya duduk Arab ni berapa tahun? Ada 4 tahun saya. 4 tahun dah duduk Arab. Dia seronok awal Ramadan, seronok dah. Orang ramai kat masjid. Semayang sama, kita 8 rakaat sama je. Cuma 8 rakaat dia sampai 10.30 tuan-tuan. Kita sampai 9.45, kira okey lagi ya. Malam tadi saya kat Shah Alam 8 rakaat sampai pukul 10. Tazkirah pukul 10 suku, sampai pukul 11 baru habis. Itu nasib lah tuan-tuan. Tapi nak rasa seronok. Saya kalau kat Mesir tu, kalau malam-malam akhir ni, malam orang kata malam pecutan untuk kita mengejar Lailatul Qadar. Ada saya pernah tengok satu tajuk drama,
mencari Lailatul Qadar. Tak tahu Lailatul Qadar apa dia cari kan, kita tak tengok drama tu. Tapi kalau hakikatnya macam mana hari 10 malam terakhir untuk kita memburu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dari segi pahala ibadatnya, tuan-tuan. Saya ingat lagi kat Mesir tu, malam 27 Ramadan, dia ada pergi satu masjid. Masjidnya jauh lah daripada rumah kan, kena naik bas 2-3 kali naik bas. Masjid Amru Al-As. Masjidnya besar macam masjid negeri lah, kecil sikit daripada masjid negeri Shah Alam. Nak kena pergi tu kena pergi lepas Zuhur. Dia tak boleh pergi lepas asar. Saya pergi lepas Zuhur, itu pun duduk dekat, bukan duduk kat dalam masjid, duduk dekat beranda masjid, dekat tempat wuduk. Itu pergi lepas Zuhur, tuan-tuan, sebelum asar sampai. Sebab apa? Sebab malam tu Jibril turun. Tapi bukanlah malaikat Jibril turun, tuan-tuan. Yang turun Syekh Jibril. Kalau kat Mesir tu ada yang satu imam yang cukup popular, tuan-tuan, dia panggil Syekh Jibril. Dia kalau malam Ramadan, dia bukan popular dari segi dia punya tarawih 20 rakaat. Dia popular pada dia punya kunut tu. Kita kunut kalau 5 minit gigil-gigil tangan ni, tuan-tuan. Tapi kalau dengan Syekh Jibril, dia punya kunut 1 jam. Kalau orang Arab tu menangis, mula-mula nangis dah. Nangis sebab minta ampun dengan Allah, insaf dan sebagainya. Kalau kita orang Melayu tu, lama-lama nangis, lenguh tangan ni. Bilalah nak rukuk ni kan, bilalah nak sujud ni. Dia sampai 1 jam. Itu dia punya budaya, dia punya jam tu berkilometer, tuan-tuan. Akhir Ramadan masjid-masjid penuh, jalan-jalan ni jam penuh, tuan-tuan. Tapi budaya tu, yelah, kita nak ubah mentaliti masyarakat kita agak susah. Tapi tuan-tuan yang mati Allah SWT, hari ini Allah SWT bagi peluang kita untuk masuk 10 akhir Ramadan sebelum kita bertemu dengan Lailatul Ijazah. Maka hari ini kita nak buat persediaan, kita nak letakkan matlamat kita. Adakah dengan apa yang kita dah buat dalam tempoh 21-22 hari yang lepas ini, adakah kita boleh tarik rahmat kasih sayang Allah? Adakah dengan apa yang kita buat ni, tuan-tuan, mendapat pengampunan daripada Allah SWT? Kita cek balik, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW sebut doa yang didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi SAW. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla ayyughfaralah. Celakalah, celaka ni besar, tuan-tuan. Nabi SAW sebut, celakalah orang-orang yang diberi peluang oleh Allah SWT masuk bulan Ramadan, maka berlalunya dari Ramadan dia tidak diampunkan oleh Allah SWT. Sehingga satu hadis Nabi SAW sebut, masuk syurga pun tak boleh. Allahu Akbar. Hari ini kita nak muhasabah, tuan-tuan, bahawa banyak dengan amalan yang kita buat ini, kita mendapat ampunan daripada Allah SWT. Kita cek baliklah amalan-amalan yang kita buat dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan, sebab Ramadan ini nak membentuk diri kita kan, supaya kita jadi lebih baik tu je. Tapi kadang-kadang sedih, tuan-tuan. Saya tahun ni tahun paling Syok ni apa, terkejut. 14 tahun saya uruskan pengurusan masjid, tiba-tiba duduk pula dekat unit undang-undang keluarga. Saya duduk bayangkan, unit undang keluarga ni unit yang paling tenang lah bulan Ramadan. Orang tak gaduh kan, tenang je, orang tak datang pejabat. Tapi Malaysia, tuan-tuan, rupanya bulan Ramadan ni bulan paling sibuk. Saya duduk bayang tenang je, rupanya sibuk. Saya punya mental sangat, bukan down lah, sangat penuh, tuan-tuan, dengan masalah-masalah masyarakat. Bukan orang muda-muda, tuan-tuan, bulan Ramadan ni, orang tua-tua masalah. Orang muda-muda, alhamdulillah, kuranglah sikit masalahnya, walaupun ada, tuan-tuan. Tapi sejak akhir ni, saya sedar 3 minggu ni, hampir 3 minggu bulan Ramadan, orang tua je datang. Yang isteri lari rumah pagi-pagi, ada. Hari ni pula ustaz-ustaz dia. Hari ni masalah ustaz dengan pasangan dia. Ada satu orang ustaz jumpa saya pagi tadi, ustaz, saya anak 6 orang. Saya bergaduh dengan isteri saya waktu subuh. Lepas subuh isteri saya lari, ustaz, dengan 2 orang anak saya. Tinggal 4 orang anak saya kat rumah. Allah, ustaz tu imam masjid, tuan-tuan. Jumpa nangis-nangis depan kita ni. Allahu Akbar. Tu pembentukan tu tak dapat dibentuk. Belum, saya paling kesal minggu lepas lah. Ada satu orang pakcik dengan isteri dia datang nak minta cerai. Umur dah 60, saya rasa lebih kurang 68, 67 lah, lebih kurang. Memang tua lah. Pakcik tu memang tua sungguh, tuan-tuan. Dia tak boleh cakap Melayu dah. Tak tahu ada sakit apa, tiba-tiba hilang bahasa Melayu dia, boleh cakap Jawa je. Saya pula tak pandai-pandai cakap Jawa. Kahwin dengan orang Jawa 15 tahun lah, tak pandai-pandai, tapi faham lah sikit-sikit kan. Cerita masalah. Akhirnya kesimpulannya apa? Isteri dia cakap, ustaz, saya dah tak tahan dah hidup dengan dia. Dia satu orang suami yang baik. Saya tak kisah dia tak boleh saya bagi nafkah, saya yang kerja tak ada masalah, ustaz. Tapi ada satu sikap yang saya sangat kesal dan tak boleh diubah. Saya dah pesan, saya dah merajuk balik, dia tak berubah juga, ustaz.
Ustaz, suami saya tak pernah solat Jumaat. Ustaz, suami saya tak pernah solat. Ada sekali tu Ustaz, saya merajuk, saya balik kampung ni, dia tua ni, dah ada cucu ni tuan. Dah tu cucu, bukannya orang muda-muda ni. Anak dah besar-besar, anak dia jadi penterjemah. Anak pakcik tu jadi penterjemah bahasa Jawa. Walaupun saya faham sikit-sikit, tapi dia, anaknya dijemput sekali lah untuk jadi penterjemah. Bapaknya tak pernah solat tuan-tuan. Ada Ustaz, saya merajuk, saya balik dia berubah Ustaz 2 bulan je. Lepas 2 bulan tak nak solat. Saya panas tuan-tuan. Saya kalau dengar orang, satu orang yang pukul pasangan, satu lagi orang yang tinggalkan ibadat wajib. Solat ni wajib tuan-tuan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-solah. Perkara pertama yang Allah SWT akan hisap kita di hari akhirat, solat kita. Baik solat kita, baik seluruh amalan kita. Buruk solat kita, buruk semua tuan-tuan. Kita dah jadi orang paling baik kat dunia tapi tak solat, maka buruk, tertolaklah seluruh amalan kita. Akhirnya saya cakap dengan pakcik tu, ini memang dah panas tuan-tuan. Saya cakap, pakcik gila ke pakcik? Itu memang kalau kat luar kita bercakap tuan-tuan memang terasa lah. Tapi dia dekat dalam bilik secara kaunseling kan tuan-tuan, kita boleh lah, bukanlah kita marah kat dia. Pakcik sihat tak sihat, waras tak waras tuan-tuan. Boleh berfikir, kenal orang dan sebagainya. Maka tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, tak boleh tinggal solat. Ini dah tua tuan-tuan, bukannya muda-muda yang tinggal tak pernah datang masjid. Tak, datang pakai kopiah, pakai baju Melayu kan. Ini keadaan masyarakat kita tuan-tuan. Dan akhirnya tuan, bulan Ramadan ni bulan untuk kita membentuk kita punya sikap dan juga sifat. Kan kita nak dapatkan takwa tu, tapi nak dapat takwa tuan-tuan, sifat sabar tak boleh dibentuk. Sedangkan bulan Ramadan bulan berkah ni, semua kebaikan. Kalau jumpalah orang yang suka mengumpat ni, dia kalau bulan Ramadan kalau jumpa dengan kawan-kawan, ni stop mengumpat ni bulan Ramadan ni, dia tahu. Dia tahu bulan Ramadan ni bulan kebaikan, tak boleh buat jahat. Kalau nak mengumpat ni tunggu habis Ramadan, raya nanti kita mengumpat habis. Bulan Ramadan, tak apalah, kita tak nak mencuri, nanti habis Ramadan baru kita mencuri. Dia tahu dah kelebihan bulan Ramadan, tapi buat juga. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni untuk kita bentuk sikap kita. Wal kaziminal ghaiz. Kita nak tahan kita punya amarah. Sama ada tahan amarah kita kepada orang ataupun kepada pasangan. Sebab kita duduk dalam keluarga tuan-tuan, ada orang dia tak boleh nak tahan dia punya amarah dalam keluarga dia. Rugilah tuan-tuan, sangat rugi. Sedih, saya bulan Ramadan sedih. Kita banyak doa lah kan, doa untuk diri, untuk keluarga kita. Sebab kita nak bawa keluarga kita masuk syurga, betul lah. Tak ada orang nak masuk syurga seorang-seorang. Kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada engkau syurga dan redha engkau. Tapi bukan untuk diri kita. Kita nak bawa juga ahli keluarga kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, dengan Ramadan yang ada, kita kena bentuklah sikap kita, sifat sabar kita. Kalau tak sabar tuan-tuan, penat. Orang kat atas jalan bulan Ramadan sama je. Dia kalau memang tak sabar sebulan Ramadan, masa Ramadan ni hon-hon aje. Marah-marah juga. Ni pembentukan tuan-tuan, pembentukan sikap ni. Kalau penat-penatlah atas jalan. Saya balik tadi keluar pejabat tepat pukul 5. 30 km je tuan-tuan, daripada Kelang ke Banting. Sampai rumah pukul 7.20. Kalau tak sabar tuan-tuan, mesti kerja dah tu. Kalau tak sabar kan, dekat je 30 km. Tuan-tuan yang naik motor okeylah, setengah jam sampai kan, naik kereta kan. Kalau tak sabar. Tapi alhamdulillah dengan masa yang ada tu banyak amal-amal infradi kita boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, dalam Ramadan ni saya suka bawa kat mana-mana pun, kita nak kejar 3 matlamat utama kita. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena letak matlamat. Satu orang bapa dia ada matlamat nak jadikan anak dia macam mana, nak bawa keluarga dia macam mana. Dengan rezeki yang ada, dia nak jadi kaya, dia nak bagi rumah yang selesa, nak bagi pakaian yang cantik-cantik, nak raya yang seronok kan, betul kan? Dalam kehidupan dunia betul lah. Tapi tuan-tuan, dalam kehidupan juga kita kena letak matlamat. Sebab kita ada satu tempat yang abadi. Dekat mana? Di akhirat kelak. Sebab kehidupan kita panjang, sangat panjang, sangat panjang. Kita akan bertemu dengan kehidupan yang lebih susah daripada kehidupan dunia. Nabi SAW sebut, akan datang kamu akan bertemu dengan satu zaman yang mana zaman selepas itu lebih susah daripada zaman sebelum tu. Ya. Kita dunia kita rasa susah. Tu alam barzah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, bagaimana keadaan orang-orang di alam barzah yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan juga orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Kita dibangkit pula ke mahsyar yang ratusan ribu tahun, yang jutaan tahun sebelum kita ditempatkan oleh Allah SWT masuk syurga atau masuk neraka Allah SWT. Kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Sebab itu matlamat kita kena letakkan dekat dunia ni. Sebab itu masuk Ramadan kena ada matlamat. Jangan tuan-tuan kita masuk Ramadan, dah masuk ujung Ramadan, kita tak tahu apa yang kita nak. Jangan sampai, tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang, Ustaz, saya tak tahu siapa nak. Saya orang semayang, saya semayang. Orang pergi semayang tarawih, saya pergi semayang tarawih. Pergi semayang jemaah, saya pergi semayang jemaah. Orang zikir, saya zikir. Orang baca Quran, saya baca Quran. Dia tak ada matlamat utama. Dalam Ramadan, tuan-tuan, ada 3 matlamat utama yang kita nak kejar. Yang Allah SWT sebut matlamat pertama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Allah SWT dah wajibkan kita untuk berpuasa. Akhirnya puasa kita ni untuk apa? Ibadat kita dalam bulan Ramadan ni untuk apa, tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Dia bukan jaminan untuk dapat takwa, bukan. Sebab tu Allah SWT sebut la'allakum, la'allah, mudah-mudahan. Dengan apa yang dibuat sepanjang Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh taqarrub ila Allah, dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan redha Allah SWT, maka akhirnya dengan apa yang dibuat sepanjang bulan Ramadan, dia akan dapat takwa itu. Sebab itu, tuan-tuan, takwa yang pertama kita nak dapat apa? Takwa dalam bentuk personal, dalam bentuk kita sendiri. Sebab tu Allah yang Sayyidina Ali sebut takwa itu apa? Pertama, al-khawfu bil jalil, kita takut Allah SWT. Ma'atakumur rasul fakhuzu wa manahakum anhu fantahu. Walaupun kita buat sebaliknya, apa yang Allah SWT perintahkan kita kena buat, apa yang Allah SWT larang kita kena tinggalkan. Hari ini orang sudah terbalik. Orang kata semayang datang masjid, ramai lagi orang tak semayang. Kata bulan puasa dalam kehidupan ini kita jaga lisan, masih lagi orang mengumpat kat luar. Allah SWT sebut dalam Quran, kita jaga ghaddul basar, kita tundukkan pandangan kita. Masih lagi kita dengan pandangan, dengan nikmat pandang ni, nikmat penglihatan ni, masih lagi kita buat maksiat. Tengok orang tak tutup aurat, tengok orang buat maksiat, sama ada dalam bentuk zahir ataupun sebaliknya, dalam media sosial dan sebagainya. Masih lagi, tuan-tuan. Tangan kita Allah SWT perintahkan jangan cari gunakan untuk benda-benda yang haram. Masih lagi ramai manusia yang buat dengan tangan cari benda-benda yang haram. Kaki kata jangan melangkah tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang melalaikan. Masih lagi tak kaki kita melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Akhirnya, tuan-tuan, apa keseluruhan yang kita buat itu, dia akan masuk ke hati. Akhirnya takwa itu tak dapat. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini kita nak bentuk jiwa kita dengan Ramadan ni supaya kita takut Allah. Takut Allah supaya kita nak mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah, Allah SWT campak kita dalam syurga. Itu takwa yang pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini al-amal bil tanzil, kita nak beramal dengan apa yang Allah SWT turunkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, hari ini bagaimana kita nak redha dengan rezeki yang Allah SWT bagi, kurniakan kepada kita, walaupun benda sedikit. Dan yang terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil, kita nak buat persediaan untuk pengembaraan. Rahil ni pengembaraan, tuan-tuan. Pengembaraan ke mana? Ke alam yang lebih susah selepas ini, sebelum kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam syurga Allah SWT. Dapat 4 perkara ni, baru kita dapat takwa dalam bentuk personal kita, tuan-tuan. Ni kita nak bentuk ni. Bulan Ramadan kita nak bentuk sikap kita. Bukan sahaja kita, tuan-tuan. Tu anak-anak kita, ahli keluarga kita nak masuk syurga bukan sorang-sorang. Takkan, tuan-tuan, kita datang masjid sorang-sorang, yang lain kita tinggalkan, lantak kau nak jadi apa? Tak. Pembentukan tu mesti dibuat, tuan-tuan. Mesti dibuat sungguh-sungguh. Inilah masanya, kita tak ada masa. Lagi-lagi 10 akhir Ramadan. Kita, tuan-tuan, yakin ke kita akan jumpa dengan Ramadan akan datang? Belum tentu, tuan-tuan. Berapa ramai kawan-kawan kita, jiran tetangga kita yang dipanggil oleh Allah SWT sebelum Ramadan tu. Waktu Ramadan lagi, Allahu Akbar. Sebab itu, tuan-tuan, ni kita kena anggap Ramadan yang kita jumpa ni Ramadan terakhir. Yelah, tak salah pun kita nak hias rumah, tak salah pun kita nak buat persediaan untuk raya. Tetapi, tuan-tuan, jangan kita berlebih-lebihan. Ada setengah orang dia lebih-lebih, terlampau lebih sangat. Dengan perniagaan, fokus dunia dia untuk dunia je, 24 jam, rugi lah.
Sedangkan bulan ni bulan keampunan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan siang hari. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan, siang puasa, malam qiyam, Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa terdahulu. Itu matlamat utama kita, tuan-tuan. Nak dapatkan takwa tu, kita nak bersihkan jiwa kita ni. Banyak dosa, tuan-tuan. Saya lah paling banyak dosa, tuan-tuan tak adalah. Banyak dosa. Dosa dengan orang, dosa marah orang, dosa nasihat orang tak betul, dosa kita niat dengan orang, iri hati dengan orang, hasad dengan orang. Bukan sikit, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni berapa ramai orang hasad. Kalau ahli perniagaan dia hasad dengan ni. Kecuali tuan-tuan, dia Nabi SAW sebut ada dua hasad yang kita boleh. Pertama, hasad dalam ibadat. Yang kedua, hasad orang yang ada ilmu. Hasad bukan kita nak orang tu jatuh, tak. Tetapi kita cemburu supaya kita jadi lebih baik daripada dia. Tak ada masalah, tuan-tuan. Dua hasad tu je lah. Dua hasad yang lain tak boleh lah kita nak buat, tuan-tuan. Haram di sisi agama. Sebab itu, tuan-tuan, matlamat pertama kita nak dapatkan takwa, la'allakum tattaqun, yang Nabi Allah SWT sebut tu, tuan-tuan. Yang kedua, bagaimana kita nak dapatkan takwa dalam bentuk sosial, dalam bentuk ijtimai ni, tuan-tuan. Bersama dengan masyarakat, bersama dengan keluarga, kita berbentukkan sikap supaya apa? Supaya orang bukan sahaja suka dengan kita, kita dapat berinteraksi dengan orang dengan baik dan sebagainya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Itu yang kita nak buat, tuan-tuan. Tapi kena ada ilmu lah. Dan akhir, tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah juga ada sebut, dalam ayat 185 tak saya. Akhirnya dari cerita pasal Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila, akhirnya Allah SWT sebut la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ini satu sifat yang susah nak dapat, tuan-tuan. Saya kalau syukur ni, saya ingat satu hadis Nabi SAW. Aisyah tanya, ya Rasulullah, Nabi SAW tengah ibadat malam hari, ya Rasulullah, kenapa kau nak ibadat susah payah ni, sedangkan kau ni satu orang yang maksum, diampunkan dosa sebelum dan selepas. Apa Nabi SAW sebut? Afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Tidakkah boleh untuk aku menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur? Nabi, tuan-tuan, Nabi. Bukan kita, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, dosa yang dah diampun, sentiasa minta ampun kepada Allah, sentiasa bersyukur nikmat yang Allah SWT bagi. Hari ini berapa banyak kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Berapa banyak kita doa sebelum solat, di akhir solat yang Nabi SAW ajar. Nabi SAW sebut kepada Muaz, wahai Muaz, aku sayang engkau, jangan kau lupa sebelum salam. Ada setengah riwayat kata lepas salam, kau jangan tinggalkan doa ini. Apa doa ni, tuan-tuan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal, tuan-tuan, setiap kali dalam solat ataupun selepas solat. Maksudnya kita tahulah, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah aku orang-orang yang sentiasa mengingat engkau, ya Allah. Jadikan aku orang yang sentiasa bersyukur atas dengan nikmat yang engkau bagi, ya Allah. Ya Allah, engkau jadikanlah aku orang yang sentiasa memperbaiki ibadat kepada engkau, ya Allah. Doa kepada Allah SWT. Saya kalau cerita bab doa, saya ulang balik. Saya pernah makluman, tuan-tuan, kat mana-mana, malam tadi pun saya kongsi. Sebab kebanyakan kita ni semua 40 ke atas. Ke ada yang bawah 40, ramailah adik-adik kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang bawah 40. Tapi kebanyakannya semua akan capai 40, dan kebanyakannya semua dah lebih 40. Tuan-tuan, saya rasa pun tuan-tuan dah sentiasa berdoa selepas solat, kan, yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, kan. Allah SWT cerita bagaimana Allah SWT ciptakan manusia daripada kecil sehinggalah capai umur 40 tahun. Dan apabila capai 40 tahun, qala, Allah SWT sebut, bacalah, katakanlah. Ada 5 doa yang Allah SWT ajar kepada kita, yang kita kena banyakkan dalam kehidupan kita. Pertama, kita minta kepada Allah SWT, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau kurniakanlah kepada aku supaya aku menjadi orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang engkau berikan. Berbuat baik dengan nikmat yang Allah SWT bagi, dan ke atas kedua ibu bapaku. Yang kedua, kita minta ke Allah SWT, wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, engkau jadikanlah setiap amalan ibadat aku ini diterima oleh engkau, ya Allah, diredai oleh engkau, ya Allah. Wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, engkau serapkanlah ciri-ciri kebaikan dalam zuriat keturunanku, ya Allah.
wa inni tubtu ilaika, ya Allah ya Tuhanku, aku bertaubat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan jadikanlah aku di kalangan golongan orang-orang yang sentiasa mengingat Engkau, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. 5 doa yang Allah SWT ajar, bukan Nabi ajar. Allah SWT terus minta kita doa, tuan-tuan. Buat, kita baca doa. Sebab itu tuan-tuan, kita dah sampai dalam akhir Ramadan ini, maka kita rebutlah peluang-peluang. Kita hidupkanlah malam-malam Ramadan kita dengan qiyamulan, dengan bacaan Al-Quran. Kita dah cerita tentang kelebihan ke Al-Quran. Kita nak jadi ahli Al-Quran. Kita nak seronok dengan Al-Quran. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Syaratnya tuan-tuan, kena jadi ahli Al-Quran. Nak jadi ahli Al-Quran bukan kena hafal Al-Quran. Dapat hafal Al-Quran, alhamdulillah, kita lahirkan generasi Al-Quran kan. Anak-anak kita hafal Al-Quran, kita juga hafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi bezalah kita je sekarang. Kalau kita ni kalau dibagi sejam, dapatlah 1 ayat, itu pun ingat-ingat lupa. Kalau anak-anak kita bagi 1 jam, dia boleh 1 muka. Kalau kita bagi 1 jam, 1 ayat belum jumpa ni, tuan-tuan. Sebab itu nak jadi Al-Quran, ahli Al-Quran, bukan sahaja dia hafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita sentiasa rindukan Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran. Kita tahu ilmu-ilmu yang ada Al-Quran, dalam Al-Quran. Kita tahu hak-hak Al-Quran. Nak cerita Al-Quran ni panjang, tuan-tuan. Kita kena sentiasa belajar. Yang ada anak-anak dengan ilmu Al-Quran, alhamdulillah, jadi cahaya dalam rumah. Kalau tak pandai baca Quran, cari tuan-tuan. Hari saya jumpa, Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Pakcik jumpa saya, umur dia dah 68 tahun dah. Ustaz, saya ni orang yang jarang-jarang baca Al-Quran, saya tak pandai, saya malu Ustaz. Nak jumpa Ustaz saya malu. Kena carilah, dia kena cari. Takkan nak jumpa kita kan, kita kat pejabat. Carilah orang yang pandai baca Quran untuk dibelajar Al-Quran. Rugi orang-orang yang tak boleh nak membaca Al-Quran, yang Allah SWT bagi ganjaran cukup besar. Setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah SWT bagi satu kebaikan yang Allah SWT gandakan bi asyri amsalihah, 10 kali ganda satu huruf tu. Kita baca Nun, sadaqallahul azim, dapat tuan-tuan 10 kebaikan. Apatah lagi kita baca tu ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita tahu pula, kita kata kita cinta Al-Quran, berapa banyak ayat dalam Al-Quran. Kita tahu ada 114 surah, ada 30 juzuk. Saya suka tuan-tuan cerita Al-Quran ni. Kalau ada masa panjang, kadang-kadang saya bagi kuis. Berapa patah perkataan dalam Al-Quran? Ada yang tahu ke? Ada lebih daripada 77,000 patah perkataan dalam Al-Quran. Ada berapa pula huruf dalam Al-Quran? Ada lebih daripada 300,000 huruf dalam Al-Quran. Oh, banyak tuan-tuan. Ada satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan tahu siapa? Satu-satunya sahabat. Kata cinta Quran, tuan-tuan. Ceramah nuzul Quran kita dengar selalu dah. Seorang je sahabat yang Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran, iaitu Zaid bin Harisah. Itu belum kita cerita tentang qiraat, tentang bacaan-bacaan dalam Al-Quran, kan kita pergi negara lain, tuan-tuan, kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha pula kan. Tapi jangan buat, tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu, jangan dibuat. Sebab tu orang-orang yang belajar qiraat, kalau jadi imam, dia akan sebut, malam ni kita akan baca Al-Quran dengan riwayat sekian, imam sekian, riwayat sekian. Kita kena tahu pula, kita kat Malaysia ni, kita baca Resam Osmani, kita guna imam mana, riwayat apa. Kena tahu juga. Haf'an Asim yang kita biasa baca itulah riwayatnya. Dia ada 10 imam qiraat. Tapi tak apalah, qiraat ni satu ilmu yang tinggi, tuan-tuan. Saya cuba belajar, tuan-tuan, tapi dia tak jumpa dia punya penghujungnya. Susah kan. Kita bukan hafiz Quran. Kalau orang hafiz Quran, biasa dia akan belajar ilmu qiraat. Cuma untungnya saya belajarlah juga sikit-sikit. Saya belajar dengan orang rumah lah. Nak pergi kelas tak mampu, tuan-tuan. Orang rumah saya dia hafiz Quran, dia guru qiraat. Tak apalah, kita boleh belajar ilmu qiraat kan dia. Kalau ada salah jadi imam pun, balik kita talaki. Susah, tuan-tuan, nak talaki dengan rumah, tuan-tuan. Kalau talaki dengan ustaz, okey. Nak talaki pula Al-Quran pula dengan rumah, kita pula ego tinggi, tuan-tuan. Tapi saya buatlah. Kadang-kadang pergi masjid, ada orang tegur, ustaz bacaan sekian, balik kita talaki balik. Bacaan ainnya macam mana, qaf macam mana. Itulah ilmu Al-Quran, tuan-tuan, yang sangat luas. Inilah akhir-akhir Ramadan ni, tuan-tuan, kita ambillah masa kita sebanyak mungkin untuk kita baca Al-Quran. Dan jangan lupa, tuan-tuan, untuk kita menghidupkan hari-hari dalam bulan Ramadan ni dengan
dengan infak. Nabi SAW, Ibnu Mas'ud sebut, Nabi SAW apabila masuk bulan Ramadan, Nabi ini ajwadun nas. Tuan-tuan tahu ajwadun ni apa? Ajwadun ni adalah orang yang sangat pemurah, manusia yang sangat pemurah. Dan apabila masuk bulan Ramadan, Nabi SAW lebih pemurah. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW sabda, sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Kita kan baca ayat Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah, kan? Orang yang berinfak pada jalan Allah, Allah SWT bagi dia punya ganjaran berkali-kali ganda, lagi lagi daripada pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang mati Allah, maka kita banyakkan tuan-tuan infak. Sebab apa? Infak ni Nabi SAW sebut, sedekah ni dia akan menghapuskan dosa umpama air memadamkan api. Tudfi'ul ma'annar. Itu perumpamaan dia. Maka tuan-tuan, ni ruang untuk kita rebut peluang-peluang yang ada untuk kita perbanyakkan sedekah. Kemudian kita iktikaf, kan? Iktikaf dekat masjid, kita hidupkan, kita memburu malam Lailatul Qadar je. Burulah tuan-tuan, cari. Cuma malam Lailatul Qadar Nabi SAW ajar nak cari malam Lailatul Qadar, carilah pada malam-malam ganjil. Okey, tak apalah, carilah malam ganjil. Janganlah kita gaduh kan, malam ganjil pula, oh kita qiyamul lail duduk depan rumah, kan? Duduk depan rumah nak tengok mana pokok sujud, mana bulan yang cerah, mana itu pula dia cari tanda-tanda je. Itu tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, tandanya sekian. Bukan itu yang kita nak, tapi kita nak menghidupkan pada malam Ramadan walaupun dengan 2 rakaat, dengan Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan dan mati Allah, ni kita dah tinggal berapa je? 8 hari je. Masjid pun saya dah buat qiyamul lail dan sebagainya. Maka kita hiduplah kita punya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan Allah SWT pilih kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, saya rasa sekadar tu untuk tazkirah ringkas pada malam ni. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita peluang, dan Allah SWT terimalah segala amalan kita sepanjang Ramadan, dan kesan tarbiyah daripada Ramadan, selepas Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Saya rasa sekadar tu untuk tazkirah pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu